Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Anda bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, Khamis 2 Jun 2022. Kita mulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Jumlah jangkitan baru terus menurun kepada 28 kes malam. Angka itu susut 8 kes berbanding sebelumnya. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 5 daerah merekodkan penurunan kes berbanding 4 daerah yang merekodkan jangkitan baharu. 8 daerah merekodkan jangkitan baharu 1 angka dan Kota Kinabalu satu-satunya daerah yang mencatatkan jangkitan baharu 2 angka, manakala 18 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Kesemua 28 kes berada dalam kategori 1 dan 2. Sementara itu, sejumlah 59 pesakit sembuh direkodkan dan 192 pesakit masih dirawat. Tiada kematian direkodkan. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi Sabah. Penganjuran rumah terbuka yang dihadiri masyarakat berbilang kaum mampu mengeratkan perpaduan yang sedia terjalin antara penduduk negeri ini. Pembantu Menteri Belia dan Sukan yang juga Adun Tanjung Batu Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata amalan kunjung mengunjungi sempena musim perayaan wajar diteruskan kerana ia terjemahan jelas kepada keluarga Malaysia. Kehadiran adalah amat memberangsangkan dan ini merupakan satu platform yang baik untuk kita di samping menyambut bulan Syawal, tapi juga kita mengeratkan lagi tali silaturahim dan juga ikatan di antara ahli-ahli UMNO dan juga masyarakat setempat. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Rumah Terbuka dan Jamuan Aidilfitri Keluarga Malaysia UMNO bahagian Lahad Datu. Konsep ini adalah konsep sebenarnya melibatkan 36 etnik yang ada di negeri Sabah. Silaturahim, kita perlu pupuk bersama. Kerana Aidilfitri ini pun sebenarnya 2 tahun kita rindukan. Tetapi hari ini kita bersyukur kita dapat laksanakan. Walaupun kita berbeza parti politik, tapi pandangan kita yang penting adalah kekeluargaan. Sebagai satu keluarga besar, khususnya dalam daerah Lahad Datu ini, perlu dieratkan. Pertama sekali kita melihat kepada struktur negara kita itu sendiri yang begitu unik. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, Malaysia adalah merupakan satu negara yang unik dengan mengadakan rumah-rumah terbuka seperti ini. Lebih 1,000 tetamu berbilang kaum mengunjungi rumah terbuka ini. Penganjuran Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2022 Anjuran Persatuan Rumpun Sosial Lundayah Tawau diyakini mampu membina penggiat seni budaya yang kreatif dan dinamik. Pembantu Menteri Kewangan yang juga Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pada dasarnya program Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2022 ini bakal memberi peluang untuk mengasah bakat dalam kalangan penggiat seni budaya selain memberi pengetahuan kepada lapisan masyarakat yang hadir ke karnival tersebut dalam ilmu kesenian dan kebudayaan. Ini merupakan satu kepelbagaian yang harus kita ketengahkan untuk pengamatan pihak-pihak generasi muda agar mereka tidak melupai asal-usul mereka, kerana pada saya budaya-budaya yang memberi kebaikan ini harus kita pertahankan untuk generasi akan datang. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan penutupan karnival tersebut di Padang Bandaran Tawau. Penduduk daerah Sandakan dinasihat agar mengambil langkah proaktif menangani wabak denggi di kawasan masing-masing. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata, tanggungjawab membasmi nyamuk Aedes bukan hanya terletak pada Kementerian Kesihatan, sebaliknya semua pihak termasuk penduduk setempat.
Antara usaha yang boleh dilakukan termasuk membuat pemeriksaan persekitaran selain mengadakan program gotong royong untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Saya mengharapkan kepada pengurusi KRT di kawasan ini supaya dapat memberi pandangan, memberi nasihat kepada semua masyarakat yang ada di kawasan ini agar dapat kita bekerjasama untuk membendung virus atau denggi yang merebak di kawasan Sandakan ini. Beliau ditemui RTM selepas Majlis Jalinan Kasih Mesra Aidilfitri Pemimpin Bersama Masyarakat di Sandakan. Dalam pada itu, Datuk Zakaria menasihatkan penduduk PPR berkenaan agar menjaga kebersihan persekitaran dan kemudahan di kawasan itu. Ia bagi memastikan persekitaran PPR yang diduduki sentiasa bersih terhindar daripada sebarang bawaan penyakit berjangkit. Rio Bah bersama Hotlink dari 3 hingga 5 Jun di SICC KK Sabah membawa persembahan artis tempatan Dato' Jamal Abdillah, DJ Dave, Estrange, Mafiz, Kicau Bilal, Alena Murang, Bamboo Woods Orchestra, Linda Nanuil, Velvet Adult, Atmosfera, Shamel, Wani Carey dan Pentarama. Ada juga pertunjukan seni dan kreatif, kedai pop-up dan makanan menarik. Rio Bah bersama Hotlink dibawakan oleh KKMM melalui My Creative Ventures. Layari Instagram @Rio in the City untuk maklumat lanjut dan jangan lupa patuhilah SOP fasa terkini. Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar PKP-KP Universiti Malaysia Sabah UMS dan Persatuan Usahawan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumiputera Sabah IKS NITA menandatangani surat niat sebagai usaha menyokong pelan tindakan keusahawanan institusi pendidikan tinggi 2021-2025. Majlis menandatangani surat niat berlangsung di Universiti Malaysia Sabah. Ini adalah kolaborasi strategik di mana kita dapat memohon dan mendapatkan kita punya bantuan daripada IKS NITA dan mereka mempunyai pelbagai jenis dan data ataupun member yang di mana mereka mempunyai usahawan wanita daripada seluruh Sabah dan Bumiputera Sabah di sini. Beliau berkata demikian selepas majlis berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden IKS NITA Datuk Dayang Khatijah Datuk Bakhtiar berkata peranan wanita pada masa akan datang adalah amat penting dalam melonjakkan pemikiran keusahawanan wanita semasa berada di universiti serta selepas bergraduasi. Untuk menceburi bidang keusahawanan, you must take the first step to 1,000 step. Dan itu berada pada diri sendiri di mana keusahawanan memerlukan keberanian. Without fear, kita boleh percaya insya-Allah. Dan inilah yang tidak ada diajar mungkin di universiti di mana dia memerlukan emosi yang kental sebagai usahawan sebab perjuangan itu memang bukan saja kejayaan, kegagalan termasuk dalam kejayaan itu. Hubungan silaturahim yang utuh dalam kalangan penduduk pelbagai kaum di daerah Ladatu menjadi teras perpaduan yang perlu diteruskan demi kesejahteraan bersama. Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Ladatu Abdul Hakim Gulam Hassan berkata konsep keluarga Malaysia sudah sekian lama menjadi amalan penduduk daerah ini. Inilah satu keunikan daerah ataupun kawasan Parlimen Ladatu ni, yang mana Ladatu ni satu daerah ataupun kawasan parlimen yang terlalu banyak suku kaum dan etnik. Dia tidak sama dengan daerah-daerah lain. Dan alhamdulillah kalau kita lihat suasana hari ini, kita boleh lihat sendiri macam mana kita walaupun berbeza suku kaum, berbeza etnik, budaya, agama, tapi kita dapat bersama-sama hidup dalam suasana aman dan harmoni. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Dewan Perdana Lahad Datuk. Pemenang Unduk Ngadau Keamatan UNK 2022, Frenerita Sobitun berhasrat untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan memperkasa bahasa ibunda kepada golongan muda. Frenerita yang juga seorang guru di SK Sungai-Sungai Sandakan dinobatkan sebagai UNK 2022 selepas menewaskan 43 peserta lain. Saya ingin mengajak ataupun menggalakkan kepada golongan muda untuk terus bertutur dalam bahasa KDMR kita. Walaupun kita masih belum banyak menguasai bahasa itu, tapi kita masih ada usaha untuk mempelajari bahasa kita supaya tidak ditelan searus teknologi moden.
Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan Versus di RTM Kota Kinabalu. Sementara itu, Naib Johan Esther Marius dan tempat ketiga Didi Cassandra Dalius bersyukur mendapat tempat sehingga kepusingan akhir. Perasaan saya sangat bersyukur dan saya expect dapat nombor 2. Saya tidak expect pun saya dapat nombor 2. Jadi happy lah dan bersyukur. Perasaan saya gembira lah, sama saya bangga sama saya punya daerah sendiri. Biarpun bukan nomor 1 tapi masih top 3, jadi masih mengekalkan kami punya dari dulu lah untuk Ranau. Tunas asas bola sepak TAPS Safa Bandaraya mendapat suntikan dari segi kejurulatihan dan peralatan bola sepak bagi pembangunan bola sepak akademi selepas termeterainya perjanjian kolaborasi melalui program pembangunan belia di antara Sabah FC dan TAPS Safa Bandaraya. Menurut pengurus Sabah FC Marzuki Nasir, kolaborasi ini tertumpu kepada belia yang berumur 5 hingga 18 tahun. Sabah FC bukan hanya melahirkan pemain profesional, tapi kita juga menumpukan pembangunan belia-belia anak-anak Sabahan, anak-anak Sabah untuk melahirkan mereka menjadi pemain sama ada di peringkat daerah, kalau boleh hingga peringkat nasional. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi TAPS Safa Bandaraya Sulaiman Muhammad Nur bersyukur Sabah FC dapat membantu mengasah bakat muda di negeri ini. Kita harapkan kolaborasi ini berpanjangan, kan? Sebab platform melahirkan atau memajukan sukan bola sepak dan melahirkan pemain-pemain peringkat nasional ke negeri ke semua bermula daripada asasi begini ni. Perjanjian kolaborasi Sabah FC TAPS Safa Bandaraya melibatkan tempoh 4 tahun dan mendapat sumbangan peralatan sukan daripada Loto Sabah FC. Setakat ini, seramai lebih 400 bakat muda berada dalam kendalian TAPS Safa Bandaraya. Hai, saya Frenerita Sobitun untuk Madau Kehormatan Peringkat Negeri Sabah 2022. Jangan lupa untuk berkunjung ke booth RTM sempena Kembara Riuhbah pada 3 hingga 5 Jun bertempat di SICC Kota Kinabalu. Jangan lupa untuk patuhi SOP peralihan ke endemik. Jumpa di sana. Bye. Baik saudara, paparan itu mengakhiri perkembangan dari Sabah. Saya Imran Azmi Rosli. Salam hormat.